Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu aja cerita, tapi ceritanya cukup panjang dan yang jadi lebih menarik lagi, cerita ini adalah cerita emas. Bagi sesiapa yang tak tahu, cerita emas tu selalunya adalah cerita-cerita lama sebelum tahun 1980-an. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, dan semoga Allah memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini abang dapatkan cerita melalui email yang dihantar oleh seseorang yang bernama Aidil pada tahun 1993, ceritanya dekat Selangor. Jadi apa-apa pun terima kasih sangat-sangat pada Aidil yang menghantarkan cerita. Sebenarnya bukanlah Aidil, patutnya abang panggilnya dengan panggilan abang ataupun yang lebih tua lah. Sebab dia kata tengok daripada jalur cerita dan tahunnya dia adalah lebih tua pada abang. Kisahnya macam ni. Pada tahun 1993, Aidil adalah anak keempat atau kelima dalam satu keluarga yang besar. Dia ada lebih kurang 7 orang adik-beradik dan mereka semua tinggal dekat negeri Selangor. Bapa dengan mak dia adalah pengurus ladang lah, atau pengusaha ladang. Dengan kata lain, diorang ni memang hidupnya bertani, bercucuk tanam macam tu. Hidup mereka aman-aman aja pada awalnya. Tapi pada satu hari tu, atuk dia sakit, teruk sangat sakitnya. Atuk dia duduk dekat dalam negeri yang sama juga, bukannya jauh sangat daripada rumah dia. Jadi atuk dia sakit pada waktu tu. Sebelum atuk dia meninggal, atuk dia bagi pesanan untuk bapa dia. Atuk dia ni adalah bapa kepada bapa dia. Jadi dengan kata lain, hubungan Aidil dengan keluarga ni agak rapat juga. Sebelum atuk dia meninggal, atuk dia pesan satu benda. Kalau aku meninggal nanti, engkau jagalah kakak aku, dia kata. Sebenarnya, si atuk ni ada kakak. Dan kakak dia tu pada waktu tu, pada tahun 1993 tu, berumur lebih kurang 80 lebih tahun. Dah tua, walaupun macam tu masih lagi kuat untuk menguruskan diri. Dengan kata lain, boleh pergi mandi, boleh makan sendiri. Cumanya macam biasalah orang tua, kadang-kadang kalau tersalah pijak lantainya, dia boleh terjatuh. Jadi selama ini memang si kakak tinggal dengan si adik. Adik itulah atuk kepada si Aidil. Si adik ni lah yang bela si kakak ni. Makan pakai hidupnya, sebab si kakak ni memang tak kahwin. Memang tak ada keluarga lain. Dulu dia pernah dah termasuk cerita. Okey. Nanti dulu. Jadi dia tak ada ahli keluarga lain, dia tak ada anak. Jadi si adik dia lah yang bela. Sampailah adik dia memang dah sakit, barulah si adik ni minta anak dia untuk membela, sambung bela lah. Jadi bila dengar wasiat macam tu, dalam berat dengan tak berat, terpaksalah bapa Aidil ni terima apa yang diwariskan, iaitu si kakak kepada ayahnya. Walaupun dah tua, terpaksa juga dia bela. Bukanlah terpaksa, tapi perlulah dibela, menyambung warisan wasiat yang diberikan oleh si bapa tadi. Jadi selang beberapa minggu selepas tu, atuk Aidil pun meninggal dunia. Lepas meninggal dunia, urusan semua dah selesai dan si bapa bawalah nenek ni tinggal dengan diorang. Walaupun pada waktu tu dia kata nenek tu dah tua dan rumah diorang pun bukanlah besar sangat. Awal-awal tu macam agak susah sikit lah nak bela orang tua. Sebabnya diorang memang bukan biasa membela orang tua. Terutama yang kena bela tu adalah mak kepada Aidil. Banyaklah urusan-urusan macam mana nak bersihkan orang tua. Kadang-kadang dia kata si nenek ni tak sempat nak buang air dekat bilik air, dan bila daripada katil tu nak ke bilik air mencecek-cecek, terpaksalah si emak dan adik-beradik lain tolong untuk kemaskan rumah, jaga si nenek ni. Banyak kali juga nenek ni minta maaf sebab terpaksa menyusahkan anak beranak ni. Pada mulanya diorang macam bukanlah benci, tapi rasa terbeban jugalah bila ada nenek tua dekat dalam rumah diorang. Tapi bila diikhlaskan, alhamdulillah okey je, dia kata tak ada masalah. Nak pula nenek ni walaupun dah tua-tua tapi banyak cerita.
Cerita dia semua pelik-pelik dia kata, dan kebanyakan ceritanya berkenaan dengan hutan. Ada kaitan nanti kita. Ceritanya banyak dengan hutan, banyak tentang binatang, makhluk-makhluk pelik dalam hutan. Macam biasalah, yang balan-balan lah apa benda lah. Semua berkaitan dengan hutan, tak ada pula berkaitan dengan dunia yang perkampungan. Waktu dia kecil duduk kat kampung ke, tak, dia cerita hutan semua. Mula-mula si Aidil ni pelik jugalah, nenek ni cerita pasal hutan je. Nak tanya lebih-lebih kan, nanti kesian pula dia nak cerita. Orang tua kalau dah bercerita memang tak berhenti. Pada satu hari, ni baru masuk kepada cerita seramnya. Pada satu hari, pada waktu tu mak bapa Aidil tak ada dekat rumah. Adik-beradik je yang ada dekat rumah, sebab mak bapa Aidil pergi balik kampung mak dia sebab ada kenduri kahwin. Jadi mereka suami isteri bukanlah terpaksa, perlulah menghadiri majlis perkahwinan. Pada waktu tu, gaya-gaya orang pada zaman dahulu bila pergi ke majlis perkahwinan, bukan pergi hari tu balik hari tu. Tak adanya. Dia akan tidur dekat rumah pengantin tu sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Begitu juga yang terjadi dengan cerita kali ini. Mak bapak dia terpaksa tidur dekat kampung belah mak dia untuk sambut majlis kahwin. Aidil sebenarnya dengan adik-beradik lain, kalau ikut peraturan-peraturan sebelum ni, dia memang ikut mak bapak dia balik kampung sekali. Tapi kali ni dia tak dapat nak ikut sebabnya terpaksa jaga nenek yang dah uzur, nenek saudara tadilah. Jadi dia kata tak nak kena ikhlaskan hati, tak ada apa masalah pun sebab dia pun dah biasa menguruskan nenek. Pada malam tu, ini yang seramnya dia kata. Pada malam tu tiba-tiba dia nak terkencing. Dia pun pergilah ke bilik air. Kedudukan bilik air dekat bilik dia agak jauh juga, terpaksa melintasi dapur. Dalam keadaan samar-samar yang tak nampak cahaya sangat, dia nampak sesuatu. Seram abang. Dia nampak sesuatu dekat kawasan bakul sampah. Bila dia tengok dekat-dekat, rupanya nenek tu tengah tertongging dekat bakul sampah, makan semua sisa-sisa makanan yang ada dekat bakul sampah. Mula-mula Aidil ingatkan nenek dia nak cari barang yang hilang dalam bakul sampah. Jadi dia pun buka lah lampu, dia pun tepuklah nenek dia. Nenek nak cari apa ni dekat dalam bakul sampah tu? Bila nenek dia toleh, tengok dekat mulut dia penuh dengan bekas-bekas ikan, ayam-ayam tulang-tulang yang dah dibuang, penuh dekat mulut. Nak pula pada waktu tu kakak dia masak ayam kari, jadi penuhlah kari-kari dekat mulut tu. Waktu tu Aidil memang perasan mata nenek tu, mata hitamnya macam tak ada, warna keputih-putihan. Berapa lagi kalau dah macam tu, tengok tertongging-tongging kat situ dengan keadaan macam tu, memanglah larilah Aidil kata. Dia pun berlari balik ke bilik balik, kejut akak dia, kejut adik-beradik yang lain, kejut abang dia. Jadi semualah bangun pergi ke dapur. Bila diorang sampai dekat dapur, diorang tengok nenek tu masih lagi tertongging-tongging ambil makanan. Terpaksa yang si akak dengan abang ni semua tarik nenek tu supaya menjauhi bakul sampah. Tapi waktu ditarik nenek tu jauh daripada bakul sampah, nenek tu boleh pula meronta-ronta. Dan selama ni memang diorang nampak nenek tu bukanlah ada kekuatan kudrat sangat. Memang lemah aja, jalan pun slow-slow. Tapi pada waktu tu nenek tu punya kekuatan lain macam. Dia punya tolakan tu habis adik-beradiknya tertongging-tongging. Terpaksalah diorang biarkan nenek tu kembali semula kat bakul sampah tu dan makan. Diorang tengok daripada jauh, diorang tak buat apa-apa. Tak nak baca apa pun tak tahu. Masa tu budak-budak masih lagi, paling tinggi pun abang kakak dia yang sulung, tingkatan 2. Yang lain semua kecil-kecil lagi, termasuk dengan Aidil. Aidil pula anak yang keempat. Lepas tu ada lagi pula adik-beradik yang berdikit-dikit kat bawah. Semuanya tengok aja nenek tu tengah buat apa, mengakas-ngakas dekat bakul sampah. Sah orang tua ni ada membela. Itulah selalunya macam tu lah kan, orang tua ada membela yang ada macam tu. Jadi diorang pun tengok, sampailah tiba-tiba nenek tu berdiri tegak. Dia berpaling ke arah budak-budak ni, ke arah Aidil dan adik-beradik. Dia boleh tanya, apa nenek buat dekat sini? Diorang pun kata, kita orang pun tak tahu. Kita orang nampak nenek makan daripada bakul sampah. Terus nenek dia kelak mula, astagfirullahalazim, apa aku buat ni, astagfirullahalazim. Terus dia pergi bilik air, dia ambil tuala, dia mandi. Dan pada waktu tu, si adik-beradik ni jadi blur. Apa benda pula yang terjadi depan mata dia. Sebab diorang baru je duduk dengan nenek tu. Nenek tu baru je duduk dengan diorang. Jadi diorang baru kenal nenek tu. Rupanya nenek ni ada kegemaran makan bakul sampah.
tapi bukanlah atas kehendak dia, seolah-olah dirasa oleh sesuatu. Jadi diorang pun diamlah perkara ni, tunggu mak bapak balik besok ni. Mak bapak dia sampai balik rumah, semua adik-beradik bercerita tengok apa sebenarnya yang berlaku. Jadi diorang ceritalah apa yang berlaku daripada mula sampai habis. Yang sedar mula-mula Aidil lah, tengok nenek dia makan dekat bakul sampah. Jadi pada hari yang sama juga, mak bapak kepada Aidil tanya dengan si nenek ni, apa sebenarnya yang berlaku, apa yang dia ingat pada waktu tu. Dia kata pada waktu tu dia memang tidur. Entahlah, dalam mimpi dia kata dia macam berbalik ke zaman dia muda. Itu je yang dia kata dia ingat. Dia macam dia balik ke zaman dia muda. Abang tak boleh nak cerita lagi zaman dia muda dia macam mana. Nanti abang cerita dalam bahagian yang kedua. Jadi dia kata dia balik ke zaman dia muda dan dia kata dia sangat sibuk buat aktiviti pada waktu tu. Itu je yang dia ingat. Dan dia kata pada waktu tu dia memang dikelilingi dengan kawan-kawan lama dia. Dia pun tak ingat sangat, tapi itulah mimpi yang dia alami. Tapi berdasarkan kepada apa yang anak-anak dia ceritakan, maksudnya Aidil dan adik-beradik dia ceritakan, nenek tu tertongging makan sampah dekat bakul sampah. Bukan sebarang sampah, semuanya sisa-sisa makanan yang dia makan. Okey, jadi simpan ceritanya kat situ. Diorang pun dah mula rasa pelik dengan nenek ni. Jangan-jangan nenek ni ada sesuatu yang dia bela atau ada sesuatu yang ikut dia. Diorang diam je lah. Jadi selang beberapa lama, nenek tu okey, tak ada masalah, nak jadi cerita. Kes yang sama kedua ni berlaku pada mak bapak ni sewaktu mak bapak ni tak dekat rumah, pergi kenduri kahwin dekat kawasan kampung sebelah. Pada waktu tu bukan malam kata Aidil, tapi siang. Waktu tu hari Sabtu, diorang semua adik-beradik tengah buat kerja sekolah. Sebab besoknya nak sekolah, hari Ahad, hari Isnin nak sekolah. Tengah-tengah diorang buat kerja sekolah, tiba-tiba diorang dengar nenek yang duduk terbaring selalunya duduk merekod dekat atas katil, menjerit-jerit macam ada sesuatu, macam nampak sesuatu yang pelik. Diorang adik-beradik pergilah ke arah nenek tu nak tengok sebenarnya apa yang berlaku. Diorang tengok nenek tu menghempas-hempaskan badan dia. Dia bangun hempaskan badan, bangun hempaskan badan. Sampai si kakak dengan si abang terpaksa peluk nenek tu. Sebab kalau dibuat benda tu banyak kali, takut nanti dia punya tengkuk terpangkah kepada mana-mana bucu, tak kehuru-hara jadinya almarhum. Lepas tu waktu tu dia orang cuba pegang tapi tak boleh. Seolah-olah nenek tu macam diangkat badannya, dihempas badannya, diangkat badannya, dihempas oleh sesuatu kuasa yang diorang sendiri tak nampak. Dan lama kelamaan diorang cuba tarik nenek tu turun daripada katil untuk mengelakkan daripada nenek tu mencederakan diri. Bila nenek tu turun kat katil, jadi lain pula ceritanya. Dia mengelupur macam ayam dekat atas katil. Macam tu. Dah adik-beradik ni dah huru-hara. Terpaksalah bantu apa yang patut. Kalau malam yang sebelum tu berlaku waktu malam, diorang jadi ketakutan. Tapi pada waktu ni berlaku waktu siang, jadi diorang bolehlah buat sesuatu. Sambil pula ada adik-beradik yang lain panggil jiran-jiran. Selang 2-3 minit, jiran-jiran ramai pula yang datang nak menolong, nak menengok sebenarnya apa yang berlaku. Waktu tu nenek tu masih lagi mengelupur. Habis air liur dia, muntah-muntah semua keluar. Bayangkan umur 80 tahun mengelupur dekat atas lantai. Huru-hara lah kan. Jiran-jiran datang menolong, memegang. Ada yang pandai baca ruqyah, tapi mujur lah. Lepas dia ruqyah-ruqyahkan, lepas dia baca-baca, barulah lega. Dan alhamdulillah, jiran-jiran pada waktu tu sangat menolong, kata Aidil. Diorang tak tinggalkan diorang adik-beradik dekat rumah tu. Semuanya duduk. Lebih kurang ada 10 orang lah jiran-jiran terdiri daripada pakcik dengan makcik yang duduk sebelah menyebelah. Duduk dekat situ jaga nenek ni, jaga adik-beradik ni, supaya kalau apa-apa berlaku diorang ada. Pada waktu tu Aidil kata dia blur. Apa yang terjadi pada nenek dia, tak ada apa-apa jawapan. Jadi ada juga beberapa orang kampung, makcik-makcik lah tanya, sebenarnya terjadi tak sebelum ni? Diorang pun mengakulah pernah terjadi, tapi agak lain sikit. Dia ceritalah yang nenek dia makan dekat bakul sampah. Selang petang tu, barulah bapak dengan mak diorang balik daripada kenduri kahwin. Bila tengok orang penuh dekat rumah, mak bapak mana yang tak terkejut. Mak dia punyalah drama. Dia kata menangis-nangis daripada tengah jalan turun daripada bas tu, menangis sebab dia tengok orang ramai dah ada dekat rumah dia. Selalunya kalau orang ramai kat rumah kan tanda-tanda ada orang meninggal. Jadi macam tu juga dengan mak bapak yang Aidil bila turun daripada bas, bila tengok dekat rumah dia penuh dengan orang lelaki, orang perempuan, takut ada kematian. Mak dia belum apa-apa dah merau-rau, mendudu-dudu sampai masuk kat rumah. Bila dia tengok semua anak dia sihat walafiat, barulah dia lega, dia tak menangis.
Dan orang kampung ceritakan apa yang berlaku kepada mak dengan ayah dia supaya untuk mengelakkan daripada kesalahfahaman. Ini bahagian yang kedua. Abang akan membongkarkan ceritanya kenapa nenek tu jadi macam tu. Pada awalnya, abang beranggapan nenek tu ada membela saka ataupun ada membela sesuatu yang salah. Tapi apa yang abang anggap rupanya salah. Abang rasa ramai di antara kita yang anggap benda yang sama. Bukan. Pada tahun 1950-an, lebih kurang macam tu lah, berlaku sesuatu yang sangat luar biasa peliknya di Malaysia, terutama di kawasan Selangor. Sebenarnya tak ada siapa yang tahu tentang cerita ni. Pada satu hari, si nenek ni tengah dalam keadaan yang sangat uzur. Lebih kurang 2, 3, 4 bulan lah daripada kejadian yang kedua hari tu. Dan pada petang tu nenek tu panggil mak kepada Aidil untuk duduk sebelah dia. Sambil-sambil mak Aidil suapkan roti dengan air Milo dekat mulut nenek tu bercerita tentang kehidupan dia waktu muda. Sebenarnya mak Aidil dah tahu apa yang terjadi pada nenek tu pada waktu muda, tapi bukan secara detail. Aidil pula dengan adik-beradik dia tak tahu. Jadi pada petang tu nenek dia macam seolah-olah nak bercerita, membongkarkan sesuatu rahsia. Jadi dia dengan adik-beradik dia pun duduklah dekat tepi tiang nak pasang telinga apa sebenarnya yang berlaku. Kalau tak dengar, nak tanya dengan mak memang takkan cerita. Mak-mak zaman dulu memang dia akan tutup rahsia habis punya. Jadi Aidil dengan adik-beradik dia, ngakak dengan abang dia pun duduklah dekat tepi tiang, dekat mana-mana dekat dengan si nenek tadi tu, nak dengar cerita apa yang berlaku. Kes ni dibalik semula pada tahun 1950-an. Pada waktu tu dekat Selangor digemparkan dengan satu benda yang sangat pelik dan jarang-jarang berlaku, iaitu satu ajaran sesat telah berkembang pesat dekat Selangor. Nanti mesti ada yang cari kat Google kan. Abang pun lepas tu cari kat Google. Sebab dekat dalam email yang abang dapat, dia tak beritahu ajaran apa. Mungkin sebab Aidil pun sendiri tak tahu. Tapi dia kata itulah yang dia beritahu dekat abang. Dan abang pun carilah dekat Google. Nanti mesti ramai yang cari kan. Dekat Selangor pada tahun 1950-an berlaku satu ajaran sesat yang besar-besaran. Ramai orang direkrut, tak sedap pula kalau abang disebut direkrut. Ramai orang yang terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Pada waktu tu si nenek umurnya masih lagi muda. Lebih kurang umur 30-an lah macam tu. Dia pula pada waktu tu anak dara yang belum kahwin. Asal-asal lah nak cakap anak dara tu tak sedap pula kan. Jadi kita anggap anak dara lah pada waktu tu. Dia punya keinginan untuk belajar agama. Jadi dia dengar daripada kawan-kawan di satu kampung, ada seorang lelaki ni memang membawa ajaran Islam yang sebenar lah katanya. Datang daripada India ajaran Islam ni. Jadi si nenek ni dengan semangatnya bila dengar kawan-kawan cakap, "Oh, ini ajaran bagus ni, Islam yang bagus, yang sebenar. Dibawa Islam yang lain daripada yang kita tahu." Jadi disebabkan dia pada waktu tu memang teringin untuk menambah ilmu agama, dia ikutlah kawan-kawan dia, pergilah mengaji. Dan tempat diorang semua mengaji adalah dalam satu pondok dekat tengah hutan. Dekat dalam hutan tu dibina macam satu camp untuk mempelajari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh lelaki ni. Jadi termasuklah dengan si nenek ni pun banyaklah menghabiskan masa dekat dalam hutan. Sebab itu tadi abang cakap ceritanya banyak dekat hutan kan. Jadi dia banyak menghabiskan masa dekat hutan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan ilmu-ilmu agama tu pula si Tok Guru ni cakap jangan sebarkan dekat orang lain sebab belum sampai masanya. Jadi bila setiap kali moyang kepada Aidil, iaitu mak bapak kepada si nenek ni, tanya kenapa kau selalu hilang, dalam beberapa masa hilang pula. Nenek dia cakap dia belajar agama. Tapi bila dengar belajar agama, mak bapak mana yang tak gembira? Gembiralah kan anak dia belajar agama. Tapi pada waktu tu tak terfikir ajaran yang anak dia belajar adalah ajaran sesat. Nenek tu cakap waktu dia belajar dekat agama dekat situ, dia seronok sangat dan dia dapat banyak ajaran-ajaran pelik yang baru. Abang tak boleh nak jelaskan sini, walaupun dijelaskan abang tak boleh untuk sebab takut nanti kan pengikutnya ada lagi ke, matilah abang. Jadi dia kata waktu tu dia seronok sangat dan setiap kali pelajaran agama tu diberi, Tok Guru akan bagi air penerang hati. Pelik kan? Tok Guru bagi air penerang hati terutama kepada perempuan-perempuan yang belum kahwin dan lelaki-lelaki yang gagah.
Tok Guru tu bagi air penerang hati. Katanya biar senang dapat jodoh, biar senang terang hati untuk terima segala macam jenis ajaran yang diajar. Entah macam mana, sejak daripada si nenek ni mengikuti ajaran agama tu, ni nenek ni tengah cerita ni bayangkan, sejak nenek tu ikut ajaran agama, dapat rasa macam tenang aja hatinya. Satu hari entah macam mana nenek tu bersetuju bila jemaah ni nak kahwinkan nenek ni dengan ketua ajaran tu. Nenek ni memang lawa dia. Jadi nak kahwinkan dengan ketua ajaran tu. Tanpa tolak, nenek cakap dia rasa macam rela gila nak kahwin dengan si ketua ajaran ni. Dan dia pun kahwin dengan ketua ajaran tu tanpa pengetahuan keluarga. Ini memang salah dari sisi agama Islam. Kalau kita nak kahwin, yang perempuan mesti ada wali kebenaran daripada ayah ataupun ahli-ahli wali yang lain kan. Tapi pada waktu tu dia kata dia redha bersaksikan Allah dan Rasul. Dia kata yang ada di langit. Dah salah dah. Dia pun kahwinlah dengan ketua ajaran sesat tu. Perkahwinan awal-awal memang tak dapat nak detect, nak dikesan sebab tak nampak macam apa-apa perubahan pun kan. Dan bukan dia je yang kahwin dengan Tok Guru tu, ada 2-3 orang kawan dia lain kahwin dengan Tok Guru tu. Dan mula-mula memang tak dapat dikesan, okey je. Tapi lama-kelamaan, kata nenek tu, ajaran yang dibawa oleh Tok Guru tu makin pelik. Sebabnya ada beberapa ritual yang dia kena lakukan. Dan ada malam-malam tertentu mereka semua perlu menyediakan persembahan untuk sesuatu katanya menghormati alam semula jadi. Persembahan tu terdiri daripada beberapa makanan yang diletakkan dalam dulang dan diletakkan dekat satu kawasan dekat dalam hutan tu. Mula-mulanya mereka anggap, nenek dengan kawan-kawan dia anggap benda tu adalah sebagai menghormati hutan. Tapi bila salah seorang daripada kawan dia nampak yang ada benda hitam setiap kali diorang tinggalkan makanan, ada benda hitam tertinggik dekat kawasan tempat diorang tinggalkan makanan tu, mulalah diorang semua ragu-ragu. Masih lagi tak, mak bapak kepada nenek ni tak sedar yang nenek ni ikut ajaran sesat. Sampailah satu hari nenek ni mengandung. Dah memang tak boleh nak sorok lah kalau perut dia dah ke depan. Nak tutup macam mana lagi kan? Jadi benda ni jadi heboh sangat sampai si nenek ni kena belasah dengan bapak dia, memang kena maki hamun hangkut semualah dengan bapak dia. Bapak mana yang tak sakit hati bila tengok anak dara tiba-tiba mengandung tanpa nikah. Tapi nenek ni minta maaf sebab dia kata dia dah kahwin. Dia kahwin dengan siapa? Dalam keadaan nangis-nangis pada waktu tu dia kata dia kahwin dengan lelaki yang dia cinta, iaitu Mael. Contohlah abang letak nama Mael. Jadi tahulah Mael tu pun orang kampung tu juga. Bila diserang Mael, rupanya Mael itulah yang ada kaitan yang membawa ajaran sesat dekat kampung tu. Dia bukan orang kampung tu, tapi dia orang luar yang datang ke kampung tu untuk bawa ajaran. Jadi pada waktu tu bila si bapa nenek ni tahu yang nenek ni telah dikahwinkan secara haram dengan ketua ajaran sesat tu, bapa mana tak sakit hati, dibawanya parang. Nak pula pada waktu tu bapa kepada nenek ni memang pandai bersilat, diserang rumah si Mael tu. Sampai dekat rumah Mael tu pun bergaduh teruk kat situ. Tapi akhirnya Mael kalah. Balik daripada dia bergaduh dengan Mael tu, sesuatu benda yang buruk berlaku bila bapa dia muntah darah. Tapi bapa dia muntah darah begitu banyak sampaikan menjadi sesuatu yang cuak sangat. Semua orang yang ada dalam rumah tu cuak. Tapi pada waktu tu, mengikut kata nenek, ramai orang alim-alim kat kampung tu. Ramai orang yang boleh berubat, yang boleh pandai mengubat. Jadi cepat-cepatlah si atuk ni diberikan air penawar dan dia berhenti daripada muntah darah. Ramai yang beranggapan muntah darah tu sebab si atuk ni tadi pergi belasah yang ketua ajaran sesat. Mungkin kedua ajaran sesat tu bawa sesuatu macam dalam bentuk alam sebelah ke yang balas dendam kepada atuk ni. Tapi benda tu betul-betul menakutkan. Dan sewaktu si atuk ni diubati oleh beberapa orang yang memang pandai tentang ruqyah dalam agama Islam, diorang semua perasan nenek ni ada sesuatu benda yang berdamping dengan dia. Ada sesuatu benda yang ikut dengan dia, yang menyebabkan dia macam seolah-olah menjadi tawanan kepada yang si ketua ajaran sesat tu. Jadi ada 2 orang daripada yang datang mengubat, pada asalnya nak mengubat si atuk, si bapa kepada nenek. Akhirnya diorang tawarkan diri untuk ubati nenek.
sebab dia tengok nenek ni keadaannya makin teruk, makin perlu diubati, makin uzur. Jadi dia orang pun setkanlah satu hari, abang pun pendek-pendekkan cerita ni, dia orang setkanlah satu hari untuk ubati nenek. Dia kata pada waktu tu dia orang berubat pada hari Rabu malam Khamis macam tu. Ni nenek cerita ni. Hari Rabu, Khamis malam Rabu tu abang tambah. Itu bukan yang sebenar, tapi malam lah kan. Nak nyedapkan cerita. Khamis malam Rabu. Rabu malam Khamis. Jadi dia kata dua orang tadi yang katanya datang nak berubat, tapi yang datang hanya seorang. Si atuk ni tadi, si bapa kepada nenek ni memang mintalah anak ni cepat diubatkan. Nenek pada waktu tu dia ingat dia tak sakit, dia okey je. Cuma yang dia pelik adalah dia ikut aja apa yang ketua ajaran tu minta. Dan ada kalanya ketua ajaran tu minta benda yang pelik-pelik. Tak boleh abang nak sebutkan kat sini, tak elok untuk anak-anak. Jadi faham yang mana dewasa-dewasa faham-faham lah dia bukan dipakai oleh ketuanya aja, tapi penolong-penolong pun pakai sekali. Mak bapak nanti boleh jelaskan ke anak-anak ya. Jadi abang tak boleh jelaskan kat sini. Jadi bila orang tu datang, dia minta air, lepas tu dia minta disediakan daun bidara. Nenek dia kata pada waktu tu bila dia nampak daun bidara, dia tak tahu kenapa dia rasa takut. Dia takut dengan tengok daun bidara. Malam tu juga dengan air tu diberikan jampi, nenek tu dibandikan dengan air jampi tu dan badannya dipukul ataupun dibelasah, disesar, disembat. Apa nak cakap macam sepak-sepak lah dengan daun bidara tadi, dipukul-pukul dengan daun bidara. Pada waktu tu nenek tu cakap dia sedar tapi sakit sangat pada waktu tu. Rupanya memang betul nenek tu telah diletakkan dengan sesuatu pendampingnya. Waktu nenek tu dipukul dengan daun bidara tadi, ada satu kejadian yang pelik, iaitu rumah tempat dia orang berubat tu, rumah atuk nenek moyang tu bergegar-gegar. Macam setiap kali pukul gegar, setiap kali pukul gegar. Kalau tak pukul dia tak gegar, pukul je gegar. Agaknya setiap kali pukul makhluk tu bergegar, sampai rumah-rumah tu sekali bergegar. Rumah pula rumah papan kan, rumah tinggi bertiang banyak kat bawah. Kalau bergegar tu terasa lah macam benda tu nak meroboh kan. Tapi mujur lah, tak ada apa-apa. Nenek tu pun dipulihkan. Selepas dipulihkan barulah nenek tu okey. Macam mana dengan kandungan dia? Kandungan dia gugur. Sebab katanya kandungan tu bukanlah kandungan makhluk sebenar. Ada campur tangan daripada makhluk alam sebelah. Sejauh mana nenek tu cerita, itulah yang nenek tu ceritakan. Tapi cara nenek tu cerita tak adalah sama macam abang cerita. Abang rasa cara nenek tu cerita dengan keadaan alunan suaranya. Orang dulu kalau ceritakan memang lain macam kan. Alunan suaranya. Jadi dia cerita tu agak sangat tersampai. Bila mak kepada Aidil dengar, dan pada waktu tu Aidil pun dengar apa sebenarnya yang berlaku. Oh, rupanya dekat sini dulu dia kata ada ajaran sesat. Ajaran sesat tu memang heboh sangat. Jadi lepas nenek tu cerita, nenek tu harap mak kepada Aidil ni berlapang dada lah untuk bela dia, sebab dia tak ada tempat nak pergi lagi. Dan dia pula lupa abang nak cerita babak yang ni. Selepas dia berubat daripada sakit tu, nenek ni gila. Nenek ni banyak kali tak ingat, dan kebanyakan daripada masanya dia sedar-sedar dia dah tak pakai apa-apa. Dia dah ada berbogel macam tu, dan ditutup dengan selimut. Adik-beradik dia bagi tahulah sebenarnya dia waktu tengah makan tiba-tiba dia tanggalkan baju dia, lepas tu dia berguling-guling, tak tahu apa kena. Jadi benda tu selepas diubati, ada yang beranggapan, mengikut pada ceritalah, bukan ada yang beranggapan, abang beranggapan mungkin orang yang keluarkan benda tu daripada badan nenek tu dia tak keluarkan habis. Sebab itulah benda tu masih lagi ada menempel dengan nenek tu. Dan sebenarnya nenek tu dalam keadaan kerasukan bukan berlaku sekali, tapi banyak kali, sehinggalah sewaktu Aidil membela, keluarga Aidil membela, nenek tu masih lagi berlaku macam tu. Sebab benda tu memang masih lagi ada menempel, masih lagi bersama-sama dengan nenek. Dan di akhir cerita, akhirnya nenek tu meninggal pada hari Jumaat bulan Ramadan. Sebelum nenek tu meninggal, nenek tu macam bertaubat sangat-sangat. Dia minta ampun pada Allah Ta'ala sebab telah mengikuti ajaran yang salah daripada sisi Islam kan. Dan nenek dia meninggal pada hari yang baik dan bulan yang baik. Semua orang bersyukur dengan apa yang terjadi dengan nenek tu. Bukanlah bersyukur sebab dia meninggal, sebab tak payah jaga lagi. Bukan. Meninggal pada hari yang baik, bulan baik. Jadi semua orang anggap, kita doakan beranggapan nenek tu punya taubat diterima Allah Ta'ala. Mungkin dia waktu dia ikut ajaran sesat tu, dia pun tak sedar sangat pada waktu tu. Teringin sangat nak belajar agama, sampai belajar agama pun terpesong juga.
Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya tak berapa nak seram sangat. Cumanya iktibarnya bagus. Jadikan iktibar untuk kita semua kan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi yang abang nak sampaikan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Bonda Kamalia yang nak ucapkan hari jadi untuk anaknya yang mana hari jadi jatuh pada 14 hari bulan 8 hari itu. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak andanya yang bernama Nuraisa Akila Zamri. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, diberikan masa depan yang cemerlang dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang pakcik buat anak buahnya. Nama pakciknya adalah Rafael dan hari jadi anak buahnya jatuh pada 4 hari bulan 8 yang hari itu. Dengan ucapan selamat hari jadi buat Normas Arnita Yati, hari jadi yang ke-19. Jadi daripada pakciknya diucapkan selamat hari jadi buat anak buahnya. Semoga diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang banyak dan masa depan yang cemerlang. Ucapan yang ketiga datangnya daripada seorang ayah dia yang bernama Solahuddin. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak andanya yang bernama Muhammad Ashraf Hakimi. Yang mana hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 8. Ya, kalau tak silap abang Jumaat inilah kan. Dan ini adalah hari jadi anaknya yang ke-17 tahun dan ini adalah anaknya yang keempat. Dengan ucapan selamat hari jadi daripada Abi, semoga memiliki masa depan yang cemerlang, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang adik yang bernama Z buat abangnya, iaitu Ais Saleh yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 8 hari itu. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan pada 4 hari bulan 8 hari itu jatuhnya hari jadi buat Kevin, hari jadi yang ke-20. Dan daripada abang ucapkan selamat hari jadi buat Kevin. Semoga hari-hari yang mendatang sentiasa diberikan kejayaan dalam setiap urusan. Dan yang terakhir, ucapan hari jadi datang daripada seorang bonda buat anak andanya yang bernama Alif Daniel, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 8 dengan ucapan selamat hari jadi buat anak andaku, semoga diberikan kecemerlangan dalam kehidupan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa diberikan rahmat Allah dunia dan di akhirat. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Pada yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga kek coklat moist daripada keluarga abang, masih lagi ada promosi abang buat. Untuk sambal lara beli 3 paket RM33, perapan sate beli 3 paket RM80. Jadi kalau nak beli, abang sediakan link yang abang letakkan di bawah setiap video. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.